Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Aslam Mubarak dalam Cana APM edisi 18 Mac 2023, iaitu sebuah rangkuman program, aktiviti dan operasi yang dijalankan oleh APM di peringkat negeri dan Institut Latihan Pertahanan Awam ILPA. Untuk edisi kali ini, sama-sama kita saksikan rangkuman program dan latihan yang telah dijalankan oleh APM dari Zon Tengah dan Zon Selatan, serta perkongsian daripada APM Negeri Sarawak berkenaan musibah banjir yang berlaku baru-baru ini. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Minggu ini, Alfa telah menerima 33 orang peserta bagi kursus pembangunan bahan pengajaran bertulis WIM Siri 1 tahun 2023 yang dianjurkan oleh Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan SIAS, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Kursus pembangunan WIM ini bertujuan memberikan pendedahan kepada tenaga pengajar pusat bertauliah awam dan swasta berkenaan pembangunan plan mengajar, kertas penerangan, kertas tugasan dan kertas kerja berasaskan NOS DESKAM. NOS ataupun Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan adalah dokumen yang menggariskan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai keterampilan tersebut. Selain itu, jangan lepaskan peluang untuk menyertai webinar bertajuk Transfer of Knowledge on Psychological First Aid Mentoring for Disaster Approach 2023 berkaitan intervensi bantuan awal psikologi asimilasi daya tahan bencana yang akan diadakan secara fizikal dan live streaming di Facebook Akademi Latihan Pertahanan Awam Bangi dan YouTube Alfa Bangi pada 21 Mac 2023 bermula jam 8 pagi hingga 1 tengah hari. Menutup tirai Alfa minggu ini, mari kita saksikan sorakan semangat daripada pasukan Alfa yang sedang menyertai latihan amal ILPA 2023 yang diadakan di Pulapat Jengke. Alfa! 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 Doakan mereka membawa balik kejayaan. Sekian daripada Alfa. Alfa memacu kecemerlangan. Seramai 70 orang peserta latihan, jurulatih serta urus setia dari pejabat negeri APM Wilayah Persekutuan, pejabat daerah Kuala Lumpur, Ceras, Sentul dan Putrajaya hadir menjalani latihan berkenaan yang telah dijalankan di Air Terjun Camang, Bentung, Pahang. Pada hari pertama, peserta kursus membuat persiapan tempat perkhemahan dan pada sebelah malamnya diadakan kelas dan taklimat latihan. Pada hari kedua, diadakan senaman pagi untuk kecergasan dan seterusnya menjalani latihan praktikal menyelamat di air deras. Antara latihannya, teknik head up, leg up, defensive swim, throwback and belay. Manakala di sebelah petang pula, latihan shallow water crossing, line crossing dan strong swimmer. Di sebelah pagi pada hari ketiga, diadakan jalan lasak sejauh 7 km bermula dari Pejabat Daerah Pertahanan Awam Bentung ke Air Terjun Camang. Majlis penutup latihan ini telah dirasmikan oleh Mejer Pertahanan Awam Nur Azmiani binti Ambatang, Timbalan Pengarah APM Wilayah Persekutuan, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Hamka bin Jamali, Ketua Bahagian Pengurusan Latihan Negeri serta Lieutenant Pertahanan Awam Fazrul Afendi bin Ibrahim, Wakil Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Lumpur, Ceras dan Sentul. Syabas dan tahniah diucapkan kepada peserta latihan anggota APM Wilayah Persekutuan. Program latihan kecemasan FRLS dan juga dikenali sebagai First Responder Life Support di Taska Reliable Children Center RCC. Ilmu latihan kecemasan atau First Responder Life Support adalah amat penting bagi setiap organisasi, terutama kepada pendidik yang bekerja sebagai pendidik di tempat jagaan kanak-kanak dan taska. Tahniah diucapkan kepada pihak Taska Reliable Children atas kepekaan mereka untuk memberikan latihan kecemasan kepada pendidik mereka bagi mengambil langkah-langkah awal sekiranya berlaku kejadian tidak diingini di taska tersebut. Program latihan kecemasan yang berlangsung selama 3 jam
pada 11 Mac 2023 Sabtu, kemarin telah diwakili oleh Ketua Pasukan Lieutenant Muda PA Rahimi bin Roslan yang turut sama membantu Private PA Siti Nur Nadira binti Mali dan seramai 21 pendidik yang menyertai dan mempelajari ilmu di dalam program ini. Antara yang dipelajari oleh pendidik Taskar Reliable Children Center RCC adalah luka dan kepatahan, rawatan awal atau bantuan awal, tercekik serta CPR dan juga dikenali sebagai cardiopulmonary resuscitation. Semua pendidik yang hadir juga kelihatan teruja apabila Lieutenant Muda PA Rahimi bin Roslan memberi peluang kepada mereka untuk mencuba melakukan semula simulasi yang telah ditunjukkan di dalam program tersebut. Semoga ilmu yang dipelajari dapat memberikan manfaat kepada semua pendidik di Taskar Reliable Children RCC. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Angkatan Pertahanan Awam Daerah Alur Gajah telah menjalankan aktiviti latihan mingguan pada 5 Mac 2023 bermula dari jam 8 pagi sehingga 5 petang. Latihan ini melibatkan 3 pegawai dan 31 anggota Pejabat Daerah Pertahanan Awam Alur Gajah. Antara latihan yang dilakukan adalah asas kawat kaki, pertolongan cemas dan pengendalian peralatan operasi. Latihan mingguan ini dimulai dengan latihan asas kawat kaki. Setiap anggota dilatih untuk mengawatkan skuad dengan betul dan tegas. Asas kawat kaki merupakan elemen penting bagi mendisiplinkan anggota. Seterusnya, latihan road accident management dilakukan di kawasan tapak letak kenderaan Pejabat Kesihatan Daerah Alur Gajah. Simulasi kemalangan jalan raya melibatkan 2 buah kenderaan. Terdapat mangsa yang kritikal dan mangsa mengalami kecederaan ringan. Anggota dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang berperanan sebagai first responder di lokasi kemalangan. Setiap kumpulan diuji dengan teknik mengeluarkan mangsa dan memberi rawatan awal. Latihan ini dapat melatih dan memperbaiki semula kemahiran anggota paramedik yang cekap ketika berada di tempat kemalangan. Selain itu, latihan pengendalian peralatan operasi juga dilaksanakan. Sepanjang latihan, anggota didedahkan dengan pelbagai teknik penggunaan dan cara penyelenggaraan gergaji rantai yang betul. Anggota juga dilatih teknik memotong batang pokok yang tumbang dan peka terhadap perkara yang boleh mendatangkan risiko di lokasi kes. Kesimpulannya, latihan ini bertujuan memastikan anggota sentiasa bersedia tahap ketahanan mental dan fizikal serta mempunyai kemahiran yang cukup dalam menjalankan tugas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya, Private Pertahanan Awam, Muhammad Syahiruddin Adli dalam segmen Cakna APM Negeri Sembilan minggu ini. Persediaan menghadapi bencana merupakan tanggungjawab semua pihak agar apabila berlaku sebarang bencana, ia dapat ditangani dengan baik. Ini amatlah penting agar risiko kehilangan nyawa dan harta benda dapat diminimumkan dan dielakkan. Justru pada 10 Mac 2023 yang lalu, telah berlangsung latihan simulasi menyelamat mangsa bencana tanah runtuh bertempat di tapak projek Depot Immigration Lenggeng Negeri Sembilan. Prihatin dengan elemen keselamatan dan pengurusan, sebuah syarikat binaan Samudra Selatan Engineering Sdn Bhd telah mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dengan Angkatan Pertahanan Awam Daerah Seremban, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Jabatan Kerja Raya bagi melaksanakan latihan simulasi tersebut kepada kaki tangan dan pekerja syarikat mereka. Simulasi menyelamat dalam kejadian kecemasan di tempat kerja itu memperlihatkan kemahiran dan kecekapan pasukan menyelamat selain memberi gambaran sebenar situasi kecemasan yang berlaku.
Semoga program ini dapat memberi manfaat sekaligus menjalin kerjasama erat dalam kalangan agensi yang terlibat. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pihak yang terlibat atas penganjuran program tersebut. Negeri Sarawak ditimpa musibah banjir pada 11 Mac 2023 ekoran daripada hujan lebat tanpa henti selama 1 hari. Pasukan Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sarawak menerima laporan daripada masyarakat di sekitar daerah Kuching dan Samarahan. Pada hari kejadian, terdapat 9 kawasan yang terkena bencana banjir disebabkan bentuk muka bumi tanah yang rendah dan berhampiran sungai. Antara kawasan yang terjejas teruk ialah Kampung Sungai Berdaun dan Kampung Sungai Lumut di Kuching, Sarawak. Hujan lebat tanpa henti pada 11 Mac 2023 merupakan peristiwa yang tidak diduga oleh APM Sarawak dan APM Kuching khasnya. Sekitar pukul 3 petang, APM Kuching menerima laporan 2 kawasan yang terjejas banjir iaitu Kampung Sungai Berdaun dan Kampung Sungai Lumut. Tanpa membuang masa, pasukan APM Kuching turun padang dan membantu masyarakat mengosongkan rumah yang terjejas bencana banjir. 2 PPS telah dibuka sekitar pukul 6.30 petang ekoran rumah mangsa terjejas banjir. Statistik mangsa banjir menunjukkan PPS Dewan Sinaran Kampung Lumut melibatkan 31 mangsa daripada 7 keluarga dan 60 mangsa daripada 11 keluarga banjir di PPS Dewan Kampung Sungai Berdaun. Pelbagai agensi kerajaan turut hadir membantu seperti Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kebajikan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia bahagian Kuching, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuching dan NGO yang terlibat. Pada 12 Mac 2023, 2 PPS Kuching telah dikunjungi oleh Timbalan Premier Sarawak iaitu Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas sekitar pukul 5 petang sehingga selesai. Sepanjang kunjungan Timbalan Premier Sarawak, beliau mendengar taklimat daripada Meja Wan Khairul Zakwan bin Wan Tajuddin, Pegawai Pertahanan Awam bahagian Kuching mengenai statistik mangsa banjir di PPS Dewan Kampung Sungai Berdaun dan Dewan Sinaran Kampung Lumut. Kemudian, Timbalan Premier Sarawak menyantuni keluarga mangsa di PPS dan sidang media berlangsung selepas daripada santuni tersebut. Semasa sidang media, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata semua pihak perlu bersiap siaga menghadapi sebarang bencana impak perubahan iklim. Setakat ini sahaja Cakna APM pada hari ini bagi edisi 18 Mac 2023. Semoga perkongsian pada hari ini memberi info menarik buat anda. Esok, jangan lupa terus setia saksikan sambungan Cakna APM bagi zon timur dan utara. Assalamualaikum dan jumpa esok.